Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Muka surat 203. Ya bakhtak, awak bertuah. Sebelah kiri itu gambar masjid lah, macam biasa. Baik. Dialog ni antara Sami dengan Husniyah. Sami ni pelajar laki-laki, Husniyah pelajar perempuan. Okay, kita cuba baca dah dia ni lagu mana dia berdialog antara dua ni. Baca dah. Hal anti talibah jami'iyah. Cuba perhati apa yang kita nak perhatinya, kalimah jami'iyah. Kalau jami'ah, university, perkataan tu, university tu dia tak boleh jadi sifat selain daripada benda tu, sifat tu sendiri. Supaya kabir, besar tu sifat kan. Kasir, jamil, hak tu perkataan tu sendiri sifat. Tapi kalau perkataan lain daripada sifat, dia tak boleh jadi sifat, melainkan kena bubuh ia nisbi, dia panggil ia bertasydid. Nampak tak? Jadi kalau dalam bahasa Inggeris tu kan, kita ambil contoh di antara elektrik dengan electrical. Electrical tu maknanya sifat. Kita tak boleh kata misalnya kita takut elektrik, kita kata benda ni bersifat, kita kata bersifat elektrik dah. Misalnya kita kata electrical motion, pergerakan elektrik. Sebabnya sifat kepada objek tu kena electrical. Nampak tak? Kalau bahasa Inggeris tu dia kena buat electrical. Misalnya universe jadi universal. Kalau Inggeris dia buat EL, gitu tak? Kalau kita ada pengetahuan Inggeris tu boleh berambak lah tu. Jadi pelajar, sifat pelajar ni university. Jadi dia nak ke sifat. Bila nak sifat, setiap perkataan biasa ni kena hubungkan belakangnya dengan ya nisbi, iaitu ya bertasydid. Kemudian sifat ni dia kena ikut benda yang disifat. Na'at kena ikut man'ut, sifat kena ikut mausuf. Jami'iyah ialah sifat ataupun na'at, mausuf ataupun man'ut ialah talibah. Kita boleh guna dua-dua istilah tu dah. Nak kata sifat mausuf, na'at man'ut. Hak tu lah dia. Man'ut tu sifat juga. Sifat tu sifat lah. Mausuf yang disifatkan. Sifatnya ialah jami'iyah. Benda yang disifatkan, objek yang disifatkan ialah talibah. Kalau pelajar laki-laki, talib jami'i. Buat talibun jami'iyun. Macam ni, talibatun jami'iyatun. Kalau kita bubuh barisnya, apa tu tak? Sebab itulah bila kita nak sebut kita ni Kelantan negeri, kita nak kata kita ni orang Kelantan, kena bersifat ana Kelantan ni, ana Malaysia, ia nisbi. Nampak tak beza tu tak? Kalau jami'ah tu universiti, jami'ah, kalau jami'iyah sifat tu, sifat kepada pelajar. Mana pelajar, kalau kod Melayu pelajar universiti juga. Kita boleh nampak tak? Cuba kita menyelami orang panggil rasa bahasa Arab tu. Zub bahasa Arab tu di lagu ni. Boleh tak? Jadi Sami dia bertanya kepada Husniyah, sebab Husniyah tu ialah wanita, perempuan kan.
Maka dia kata hal anti talibah jami'iyah. Kalau Husniah nak tanya Sami pula, dia kena hal anta talib jami'iyah. Baik tak? Buat tu marbutah tu. Baik. Jawab di Husniah, na'am talibah bijami'atil azhar. Cuba tengok sini jami'ah pula. Sebab tak kau sifat. Betul dia kata, ya, talibah pelajar bijami'ah di University Azhar. Ni nak universiti pula. Bukan sifat. Sebagaimana kita jumpa dah lepas-lepas, B ni kadang-kadang kita terjemah dengan, kadang-kadang dia ni untuk Melayu jadi D. Dia macam fi. Nampak tu tak? Biasa tepat dia guna B. Fi ni biasa benda-benda objek duduk atas meja, fil bait, fi sayyarah. Tapi kalau benda tu duduk, ia tidak betul, dia D, betul D, bukan betul dalam gitu, dia guna B. B Malaysia, di Malaysia kan. Jadi dia kata, ya, saya pelajar ni pelajar perempuan lah, sebab tu dia sebut talibah Jami'atil Azhar. Okey. Jami'ah ni marbutah ni kena ada sokmo, sebab dia bukan sifat kepada talibah ni. Jami'ah ni, ni nama khah dia. Laki-laki perempuan pun kena kata jami'ah juga. Sebab dia tu dia berbeza dengan jami'iyah tadi. Nampak tak beza tu? Okey, katanya Sami, fi ay kulliyah minal kulliyat. Ni cuba kita tengok juga. Bentuk bahasa dia lagu ni. Fi ay, pada yang mana. Kalau bahasa Inggeris, ay tu kita tahu dah kan, wish, W-H-I-C-H, wish, bukan what, wish. Wish, kuliah ialah faculty. Ni ingat, kuliah ni faculty. Ni nama dia banyak. Kuliah ngaji pun kita panggil kuliah, tapi orang Arab kuliah ni dia tak panggil kuliah. Ni kuliah ni panggil muhadarah, ta'lim, tapi kita jadi kuliah. Bagaimana ya? Kalau di universiti kan, bilik ketika kuliah tu dia panggil muhadarah. Dan hal anta mawjud al-muhadarah yaum, ada kuliah ada hari ni, muhadarah dia panggil. Pemberi kuliah tu muhadir, pensyarah muhadir. Majlis, kalau kita berbicara dengan orang Arab, kita tak boleh sebut kuliah, dia kuliah jadi fakulti. Tapi Melayu jadi kuliah, dia sebenarnya kalau majlis ta'lim, ta'lim fil masjid, ataupun muhadarah tu dia lebih bentuk ceramah. Kalau berkitab dia pakai ta'lim. Kan nampak tak? Muhadarah. Jadi dia tanya di fakulti yang mana daripada fakulti-fakulti yang ada. Sebenarnya kalau dia memang dia jadi sebut lagu tu. Kalau kita kat fi ayyi kuliah boleh dah. Fi ayyi kuliah minal kulliyat, kuliah mana daripada banyak-banyak fakulti tu, fakulti mana dia tanya. Katanya Husniah, kulliyatil adab. Tengok nombor satu, apa yang kita nak perhati, kulliyati. Nampak apa dia sebut kulliyati? Sebab setiap kali bila orang tu nak jawab, dia kena refer, kena rujuk kepada soalan orang. Kerana orang yang bertanya Sami ni, dia menggunakan kuliah tu berbaris bawah. Kuliah tu, hak Sami tu berbaris. Kalau kita wujudkan ataupun kita zahirkan barisnya, fi ay kulliyati. Apa jadi kulliyati tu? Ay tu jadi ayyi. Fi ayyi kita tahulah sebab dia majrur, ada fi dah. Kulliyati tu apa pula jadi bagi bawah tu?
Mudhafun ilaih kedua kara je bagi bawah ni tidak majrur mudhafun ilaih, dia tak ada kes lain bagi bawah ni, dia tidak gelewak supaya bagi depan bagi atas, banyak kes, banyak sebab sesuatu kalimah tu menjadi bagi atas banyak sekali, bagi depan pun banyak kes, tapi bagi bawah dua kes ya, sama ada majrur ataupun mudhafun ilaih. Nampak tak bagi bawah dia. Fi ayyi kulliyati, kalau nak tebuk bagi betul kena bagi dua lah. Fi ayyi kulliyatin minal kulliyati. Kulliyati tu jamak. Kalau tengok kepada rupa bentuk jamak tu, jamak gapo agak tu? Kulliyat jamak apa? Muannas salim. Okey. Jadi husniyah ni bila dia nak jawab, dia kena rujuk kepada soalan tadi. Bila soalan tadi kulliyah tu duduk di bagi bawah, maka dia kena sebut kulliyatil adab. Nampak tadi? Ni kaedah dia kecek, dia sambung percakapan orang tu. Kulliyatil adab. Kulliyatil adab. Okey. Al-adab, dan kalau kita tengok ni, dia banyak makna juga. Adab ni disiplin pun dia panggil adab. Tata rakyat, adab. Tapi adab di sini adalah kesusastraan, art stream, faculty of art, sastra, adab dah. Kalau kita pergi di universiti di Timur Tengah ni ada kuliah adab mana sastra. Mungkin kita tak boleh terjemuh kerana dia tepat lain dia punya penterjemuhan dia. Sebab tu dia kata likulli makanin maqalun, setiap tempat ada istilah tersendiri. Nampak tak? Bila kita al-adab ni maknanya tingkah laku, dipanggil adab juga, tingkah laku, alat qillatul adab misalnya. Jadi mana al-adab. Okey, kulliyatil adab. Kemudian Sami tanya, mata bada'a qubulut talibat bi jami'atil azhar. Mata bila bada'a, ni bada'a ni fi'il madhi, bada'a yabda'u. Kubul kemasukan, penerimaan, intik. Qabila ya kebalu, terima. Cuba tengok tu, kubul bagi depan dia. Apa sebab? Gapo dia ni? Apa lain bagi depan ni? Kubul. Mata bada'a kubul. Fa'in. Mana fi'il dia? Bada'a dia. Bada'a. At-talibati, dia jadi apa tu? Mudhafun ilaih. Bi jami'atil azhar tu kelas. Tahu tu tidak? Kemudian husniyah jawab fi sanah alf wa tis'imi'ah wa sanatain wa sittin. Wasittin 90, 1902 dan 90. Jadi 1992. Lama dah ni. Gapo ni nota ni lama ni, tahun 92 masuk ni. Orang masuk universiti tahun 92 ni mati habis dah. Kemudian dia tanya pula, wa fi ayyi kulliyah anta? Di fakulti mana pula awak? Kalau dia tadi di fakulti sastra. Ni Sami ni nak jawab ni. Muka surah baru dah. Tidak baru tidak. Ana talib bi kulliyati tijarah bi jami'atil Qahirah.
Okey. Saya pelajar di Fakulti Perniagaan di Universiti Qahirah. Di Qahirah tu ada 2 universiti lah. Tidak 2 lah, banyak lah. Azhar lain, Qahirah lain. Dia panggil Universiti Cairo. Dia lain. Azhar lain, Cairo. Dia macam Azhar tu, walaupun ada juga perubatan, tetapi maknanya dia lebih kepada mata pelajaran agama. Major dia ada, maknanya fakulti lain tu ada di sampingnya. Ada pun Universiti Qahirah ni serupa universiti lain. Dia sosial sikit orang ni. Bukan universiti agama lah ni. Okay. Kemudian Husni tanya, bisanatir rabi'ah. Dia tanya Sami, di tahun 4 dia tanya. Nanti tengok tu, dia tak boleh kata as-sanatil arba'ah, tahun ke-4, sebab kita nak ke the 4th year, bukan 4th year. Yang ke. Katanya Sami, la bisanatil ula wa anta. Ini salah dah, tulis baik kini, bukan wa anta, wa anti. Cuba baca tu lah. Bisanatil ula wa anti. Cuba baik kita lah. Wa anti dah. Jangan buat anta tu, salah bagi tu. Tidak, dia kata di tahun pertama awak pula. Jadi Husniah jawab, hadhihi akhir sanah dirasiyah li bil kulliyah. Ini akhir tahun, maknanya tahun akhir dirasiyah, pengajian saya, li dirasiyah li. Ini satu bentuk. Dia boleh kata dirasiyati, bubuh bagi pun boleh, tapi macam kita jumpa dah baru ni dah, kita panggil macam Inggeris dulu kan, a friend of mine. Kita boleh kata my friend, ataupun kan a good friend of mine. Dia nak suruh biar sedap kecek sikit. Macam taukid juga, tapi dia panggil nampak seluk bahasa tu sastra sikit kan. Kawan bagiku. Kalau bersajuk sikit, kawan bagiku. Dia ni. Baik, jadi dia kata tahun akhir di kuliah di fakulti. Saya pun silap tu, di kuliah di fakulti ni. Terikut-ikut dengan bahasa Arab ni. Fakulti dah. Baik ni dah ni. 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 Di fakulti. Ni. Ini tahun akhir pengajian saya di fakulti. Wa ba'dan tihaiha atakharraj. Okey. Wa ba'dan tihaiha, dan selepas berakhirnya akhir kuliah, akhir pengajiannya, atakharraj, saya akan keluar. Atakharraj ni graduate sebenarnya. Kharaja keluar. Tapi daripada perkataan takharraja. Kharaja, takharraja. Takharraja ni graduate, graduasi. Okey? Kalau kita nak tanya awak graduate bila, mata tatakharraj, bila awak boleh, mungkin dia jawab fi sanatil qadimah, misalnya dah tahun depan. Tengok dah, ni kita akan bincang bawah ni ada ni dah, setiap benda ni. Untuk ana takharraja PMAD, takharraja ia takharraju. Jadi kalau bubuh bahari hak ni atakharraju, kita wakah baca atakharraj. Kalau bubuh bahari ke wa ba'dan tihaiha atakharraju. Dah? Sebab dia fi'il mudhari' untuk dhamir ana. Takharraja fi'il 5 huruf ni. Tafa'ala.
takhara dua butir raja, takharraja yatakharraju, fi'il 5 huruf. Sebab tu huruf mudhara'ah dia bagi atas, hak bagi depan ni untuk 4 huruf saja. 3, 5 ni semua bagi atas, yata tu dah. Kalau bagi hak 4 huruf je, u ke, yu ke, nu, tu, boleh dah. Okey, katanya Sami, madza sata'malin ba'da takharruj. Apakah awak akan kerja? Sa tu itu memang perkataan akan, sa tu kan, yang boleh disambung pada fi'il mudhari' sahaja. Sa dengan saufa. Lepas pada sa ataupun saufa mesti fi'il mudhari'. Dia membawa makna akan. Kalau maza ta'mali, apa awak bekerja. Sa ta'mali, awak akan bekerja. Okey. Jadi ta'mali ni kalau kita tengok fi'il mudhari' untuk dhamir anti. Kalau anta ta'malu, ta'malin untuk anti. Ba'da takharruj, baik. Lepas perkataan ba'da, dia mesti isim. Kalau nak bubuh fi'il, dia kena letak an. Faham tak? Ini kena beza dah. Sebab dia ba'da ni kena isim. Bila nak bubuh fi'il, kena buat an depan. Baik. Apa beza atakharraju dengan takharruj? Takharruj ni bukan fi'il, dia sudah jadi masdar. Faham? Ni takharruj masdar, takharraja fi'il madhi, yatakharraju fi'il mudhari'. Takharruj masdar. Bila sebut masdar, dia sudah isim. Faham ni? Wazan yang sama dengan takharruj ni banyak kita guna. Ta'assub, tafaqquh, ta'assub, daripada perkataan ni ya, daripada wazan yang sama. Tafa'ala, takharruj masdar dia. Jadi apa yang awak akan kerja selepas graduate. Tadi graduate tadi atakharruj fa'il, takharruj atakharraj fa'il mudhari', takharruj masdar. Faham? Katanya Husniah, mudarrisah insya-Allah. Jadi cikgu dia kata guru insya-Allah. Jadi Sami ni sebut ya bakhtik satusbahin muwazzafah muhtaramah ba'da syuhur. Bakhti ya bakhti, awak bertuah. Satusbihin, awak akan jadi. Satusbihin ni mari apa tak apa satusbihin? Jadi kemari jumpa dah. Fi'il mudhari' dah. Bila sebut si mesti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' 4 huruf ni dah. Sebab tu. Nampak tak? Gapo dia kapal huruf. Hak kemari dah. Asbaha yusbihu kemari. Asbaha kemari tidak bicara dah asbaha kemari. Asbaha yusbihu untuk huwa. Kalau anta tusbihu, kalau anti tusbihin. Ni untuk anti lah. Jumpa kan ni? Jumpa pucuk ni. Dia jumpa pucuk lah. Satusbihin. Apa awak akan jadi? Apa ni? Awak akan jadi mau muwazzafah. Ni. Kalau bubuh baris, dia akan jadi muwazzafatan muhtaramatan. Sebab dia khabar kepada
asbaha yusbihu. Jumpa kan ni khabar dia bubu bagilah kau tu dah. Muwazzafatan muhtaramatan. Boleh kan ni? Kita bincang bahawa isi ini mustatir. Muhtaramatan sifat kepada muwazzaf. Muwazzafah ni ialah pegawai perempuan. Muwazzaf pegawai laki-laki. Dia kena kata muwazzafah lah sebab husniyah tu perempuan. Satusbihin muwazzafatan muhtaramatan. Muhtaram ialah yang dihormati. Kalau tengok pada bentuk ni, dia bentuk isim maf'ul yang dihormati. Tapi kerana 4 huruf, kalau ni 3 huruf mudah isim maf'ul, ma'ruf, maklum, tak malah. Tapi hak ni kerana 4 huruf. 4 huruf dia jadi ihtarama. 5 huruf. Ihtarama, yahtarimu, muhtaram, yang dihormati. Okey? Awak akan jadi pegawai yang dihormati ba'da syuhur, selepas beberapa bulan. Syuhur ni jamak bagi syahrun. Syuhur. Jamak bulan ni, syahrun ni 2 lah. Dia ada 2 bentuk jamak dia. Dua jenis. Sama-sama jamak taksir belakang. Syuhur selagi ashhur. Alif shin ha ra. Nanti nak tulis sini. Jamak bagi syahrun ni ada 2. Ni lah. Syahrun. 2 bulan. Syahrani. Bila jamak syuhur. Syuhur ataupun ashhur. Syuhur ataupun ashhur. Dalam Quran ke dia guna ashhur. Dia guna syuhur pun ada dalam Quran. Iddat asyuhur dalam Quran. Ada selagi sebut arba'ata alladhi la yatawaffahum azwaj kata fayatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Dah arba'ata ashhur. Jadi syuhur pun jamak, ashhur pun jamak. Ingat dua-dua okey. Masyhur mana? Syuhur ke ashhur? Masyhur. Masyhur kita Melayu lah. Masyhur daripada syahira. Yashharu. Sebetulnya juga. Shinghara juga. Syahira kan? Masyhur. Okay. Melayu kita pun panggil masyhur juga kan? Okay. Betul lah, serupa. Mesti kalau kita, orang ahli bahasa dia boleh kaji, dia jumpa tu. Apa sebab dia mari daripada akar kata yang sama. Dah. Supaya mulut Tok Guru tu kan, dia kata apa? Majnun, janin, jannah, apa? Jannah syurga, majnun gila, janin beriu dan apa? Dia kata jan sebutin ni jin. Dia kata benda yang terlindung, dia kata. Benda yang menutupi, dia kata. Jin kita tak nampak tengok, dia kata. Jannah nanti dia kata benda yang terlindung, ya Tuhan tak tunjuk lagi, dia kata. Majnun, orang gila, otak dia kena tuduh, dia kata. Lepas tu dia kata apa lagi? Jannah, janin, benda tak nampak tengok belakang, dia kata. Semua benda-benda yang terlindung dia guna jannah, dia kata. Jadi macam tu kita lagi kita tak ada masa nak tengok Gautama tu, nak baik orang panggil habis masa lama, nak baik kita hafal selalu benda tu dah. Mudah kita hafal. Okey. Kemudian Husniyah ni jawab, wa yabqat anta aidan. Sebut dia. Cuma beza tadi. Tadi dia kata bakti. Maknanya bernasib baik ni
Kalulah orang tua orang tino, kita kata ya baktik. Kalau kepada orang lelaki-lelaki, ya baktak. Ini husniyah sebab dia kata ke Sami, dia kata ya baktak. Ketika Sami kata ke husniyah tadi, ya baktik. Dan awak pun bertuah juga. Awak juga bertuah. Satabqa taliban sa'idan salat sanawat ukhra. Okay. Satabqa ni maknanya sah tu akan, tabqa ni fi'il mudhari' untuk anta juga, baqiya yabqa, apa dia mana, berbakilah, berbaki. Jadi awak akan tinggal lagi, awak akan berbaki lagi, talibun sebagai seorang pelajar, sa'idan yang gembira, salas sanawat ukhra 3 tahun lagi. Walaupun awak tak graduate lagi, awak bernasib baik, boleh bergembira 3 tahun lagi sebagai seorang student. Kan kita ngaji mula suka kan, alif ngaji ni cara kecek sama-sama nak ambil hati je deh. Oh bertuah lah awak boleh jadi pegawai, awak bertuah juga sedap jadi student. Padahal kita ngaji mula itu hari nak tubik banyak. Faham? Okey, kan awak kita bincang sini bahawa kita bincang huraian fi ayyi kulliyah minal kulliyah, di fakulti mana daripada fakulti-fakulti yang ada. Perkataan ia ada tu kita boleh kurangi lah untuk mencapai maksud dia. Perhatikan kalimah mufrad dan jam muannas salim antara kulliyah dan kulliyat. Faham tadi situ dia. Bada'a qubulut talibat, bermulanya penerimaan, maknanya kemasukan pelajar-pelajar. Ayat tersebut juga jenis jumlah ismiyah. Ni salah tulis apa ni. Nak tulis fi'liyah ke tulis ismiyah. Beki ni. Dah. Apa ke? Khoya ni masa nulis pada huraian itu menunjukkan bahawa dia ni adalah fi'liyah. Ni beki dah. Fi'li. Ayat tersebut juga jenis jumlah fi'liyah di mana bada'a adalah fi'il madhi, bada'a yabda'u bermaknanya bermula untuk dhamir huwa, sementara kalimah qubul berfungsi sebagai fa'ilnya. Dari segi sarafnya, kalimah qubul adalah masdar untuk qabila yakbalu. Faham ni? Ada soalan sini? Boleh? Bada'a qubulut talibat. Qubul fa'il dia, bada'a fa'il. Bila ada fa'il dengan fa'il, itulah jadinya jumlah fi'liyah. Okey, tak ada masalah banyak ni, cuma qubul je. Mungkin kita nak tahu qubul tu maknanya masdar dia, masdar bagi qabila yakbalu, kata terbitan bagi qabila fa'il madhi, yakbalu fa'il mudhari'. Boleh tak? Nombor 3, boleh gitu kan ni? Perhatikan ungkapan dalam bentuk as-sifah wal mausuf. Sifat dengan mausuf, iaitu sanah dirasiyah, tahun pengajian. Kalimah dirasiyah adalah sifat kepada sanah. Kalimah tersebut berasal daripada dirasah. Cuba tengok ni. Dirasah ni masdar bagi untuk darasah, yudarisu ni dirasah, yang kemudiannya disambung dengan ya, dia panggil ya nisbi. Ingat dah ya sa'du tu ya tasydid, dia panggil ya nisbi, menjadi dirasiyah. Apa kena sambung dengan ya bertasydid untuk jadi ya nisbi itu? Untuk berfungsi sebagai sifat. Itu syarat nak jadi sifat. Dirasah pengajian. Orang aliran pondok ni dia guna dibangsakan. Dibangsakan pengajian. Dia nak ayat nisbi, dia guna dibangsakan. Apa dah? Dibangsakan. Misalnya Muhammadiyah dibangsakan kepada Muhammad. Sebab tu boleh bubuh alillah. Sepatutnya nama orang tak boleh buat alillah.
Al-Muhammad tak boleh. Bila bubuh Al-Muhammadi, boleh, sebab dia tidak jadi nama orang dah. Dia sudah jadi pertubuhan kau, satu jemaah kau yang dibangsakan kepada. Sambung dia pakai gini dah. Sementara dia bunyi. Nombor 4 pula dah. Ba'da intihaiha at-takharraj. Selepas berakhirnya, intaha ni. Intaha ni yantahi. Bawah ni dah. Selepas berakhirnya saya akan keluar, graduate. Ba'da intihai at-takharraj. Kalimah intiha juga adalah masdar. Misal lagi dah. Masdar 5 huruf daripada intaha yantahi, maknanya berakhir. Ini PN ni. Intaha PN madi, yantahi PN mudhari'. Masdar dia intiha. Nampak ni? Slow-slow je dah. Ye. Slow-slow dah. Nampak ni? Nak ingin tak apa lagi, sebab kita kata ni fi'il 5 huruf. Alif, nun, ta, ha, ya. Tidak 5 kan ni? Intaha yantahi. Kalau untuk anta tantahi. Kalau untuk kami nantahi. Serupa juga. Nampak tak? Kalau yang mudhari' pula, saya sudah berakhir. Intahaitu. Nampak tak? Nampak je ni? Kalau kita nak cuba kita sarah, kita tasrifkan dia. Intaha yantahi. Cuma tak apa pekat ni tak buat dah lah luar, sebab baru ni nak suruh sendiri dah ni. Baru ni kan kita boleh kembangkan lagi kepada domi-domi dia mengikut intaha yantahi tu apa. Tapi intiha tu maknanya pasdar dia. Masdar dia kena hafal, dia ada pattern dia. Lain pada sulasi hak 3 huruf, hak lain ada sipil. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ni sipil dia, wazan dia. Ifta'ala yafta'ilu, masalah ifti'al. Intiha, tu lah. Ifti'al, intiha. Ijtihad. Ijtihada yajtahidu ijtihad. Dia pattern tu lah, dia tak lari. Akhir-akhir lah. Dia guna fi'il madi. Dia guna fi'il madi. Dia guna fi'il madi. Intaha. Intaha dia buat gitu. Kalau masdar intiha, tak tahulah. Maknanya berakhirlah kitab ni. Dikira pa'in kitab ni. Intaha. Dia fi'il lazim ni. Dia bukan fi'il muta'addi. Dia tidak nak maf'ulun bih. Berhentilah dia. Supaya kita berhenti, kita tak sikap maf'ulun bih. Tak. Berhenti tak sikap maf'ulun bih. Baik. Boleh dah situ tak? Nampak hari ni tak boleh Quran lagi ni, biarlah. Kau ni saja lagi ni. Boleh dah ya? Boleh pindah tak? Intaha yantahi boleh pindah. Baik. Nak sebut sekali lagi dah. Lepas ba'da, dia kena isim. Sebab tu dia ambil masdar. Dia tak boleh, kalau kita nak kata selepas saya tamat, dia kena kata gini, ba'da'an antahi. Boleh faham tak? Nanti nak tulis tak?
Ni alif ni bukan itu ni, dia bukan hanya pokok hamzah wasal sebab dia huruf. Ba dan tidak. Dia ni asal intihan tapi hanya hamzah wasal. Ba dan tidak. Okey. Kalau kita nak guna fi'il, dia apa? Ba dan tidak, ba dan anta. Quran. Sebab ini fi'il. Ini fi'il. Bukan isim. Apa ni? Perbezaan penggunaan nak guna masdar ni panggil ta'wil masdar. Kita takwilkan dia, mana kita seolah-olah masdar sini. Ba'da an antahi dengan ba'da intiha. Boleh. Okey, situ dah. Biar dulu klik mic di rumah pula tu, lama dah. Atakharraju asal sini. Pula ialah kalimah fi'il mudhari' untuk dhamir ana yang ditasrifkan daripada takharraja yatakharraju. Jadi untuk ana atakharraju. Maknanya keluar, bergraduasi ataupun graduate. Nampaklah kalau kharaja tu keluar. Dia ambil wazan ni, takharraj. Manakala masdarnya takharruj. Jadi guna kaedah yang sama, ba'da takharruj, selepas saya graduate. Ba'da an atakharraj. Kau tu pula. Apa ni? Tu boleh dah. Nombor 5. Tak ada masuk pelajaran yang bagus. Nombor 5. Perhatikan kalimah sata'malin dalam ungkapan madza sata'malin. Huruf sin yang berada di hadapan fi'il mudhari' memberi makna akan. Ta'malin ialah fi'il mudhari' untuk dhamir anti yang ditasrifkan daripada amila ya'malu. Itu biasa dah ni, fi'il 3 huruf dah. Ta'malin untuk anti. Khalas satu. Nombor ni, ya baktik satusbihin muwazzafah muhtaramah. Awak bertuah, awak akan menjadi pegawai yang dihormati. Kalimah ya baktik, awak bertuah ataupun yu'allaki, ialah satu ungkapan khusus dalam bahasa Arab yang tidak perlu diterjemahkan secara literal. Tak usah carilah gapo bakti-bakti tu. Wak panjang cerita tu, ada dia boleh riwayat tu. Kita terima ya baktak, ya bakti. Okey. Perhatikan perbezaan penggunaannya antara muzakkar dengan muannas, di mana ya baktak untuk muzakkar dan ya bakti untuk muannas. Kita ingat bila-bila tu. Kalau nak ucap kepada orang lelaki-lelaki, ya baktak, ya bakti. Betul awak. Ni kau orang kaya tu, betul awak, ya baktak. Okey. Kalimah tusbihin adalah fi'il mudhari' untuk dhamir anti yang ditasrifkan daripada asbaha yusbihu. Kemarin tu. Untuk anta tusbihu, untuk anti tusbihin. Tu kita kena menguasai lah sarah tu dah. Hak dalam jadual banyak-banyak tu tiru pattern tu. Sebagaimana perbincangan lepas, ia adalah sejenis fi'il naqis. Dia keluarga kana dia ni, yang berada di hadapan struktur ayat mubtada khabar. Dalam ayat di atas, isim untuk tusbihin adalah mustatir. Dia tanya tadi, tersembunyi, yang terkandung di dalamnya anti. Tusbihin itu ada anti dah. Misalnya yusbihu anti, asalnya gitu. Jadi yusbihu anti itu tergelar dalam itu jadi tusbihi.
dalam ayat di atas apa ni, manakala khabarnya ialah muwazzafah, bari huruf ta-nya adalah di atas, muwazzafatan. Jika dizahirkan muwazzafatan, boleh ikut tu? Boleh tak? Huruf ta kalimah muhtaramatan juga berbaris atas, sebab muhtaramatan jika dizahirkan jadi baris atas juga, kerana ia menjadi sifat kepada muwazzafah. Muwazzafah tu baris atas kerana dia khabar kepada tusbihin. Boleh ni? Lepas tu muhtaramah pula ia baris atas juga sebab dia sifat kepada muwazzafah. Dia berkait gitu kan. Dari segi saraf, kalimah muhtaramah makna dia yang dihormati adalah ismul maf'ul, yang ditasrifkan daripada ihtarama yahtarimuh, ihtiram muhtaram. Dia pergi kat tu. Dia dah. Isim maf'ul dia. Isim maf'ul ni hak kita kenal seumurnya hak 3 huruf, betul tak? Fa'il, maf'ul, hak tu 3 huruf. Kena tengok-tengok kata 4 huruf lagu mana, 5 huruf lagu mana. Dia ada pattern dia. Isim maf'ul, isim fa'il ada pattern. Nak kepada hafal je lah. Muhtaram.